Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, apa khabar semua? Jumpa sekali lagi kita di video untuk kali ini. Selamat datang dan berjumpa lagi di AOT, Advanced Option Trader Channel. Saya dan kami semua di sini sentiasa mendoakan you all semua sentiasa dalam keadaan sihat dan sentiasa diberikan keberkatan dan keuntungan berlipat-lipat kali ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. So, stay tune hingga ke akhir video ini. Semoga you all semua dapat manfaat daripada video untuk kali ini. Dan saya harap you all semua tidak skip video ini kerana mungkin you all akan terlepas beberapa poin penting. So, boleh tonton ulang-ulang sampai faham macam mana cara nak gunakan strategi-strategi yang kami tunjukkan inilah. Sebelum saya pergi ke situ, saya mohon bantuan you all semua tekan butang subscribe dan butang loceng untuk notification video-video kami seterusnya. Kesediaan you all semua banyak akan dapat membantu channel kami ini supaya kami boleh buat lagi video-video yang best-best untuk merungkai the secret of advanced option untuk you all semua di masa-masa akan datang. Sebelum itu, saya juga berjumpa you all semua untuk sertai komuniti kami di Discord, channel kami secara percuma untuk kita boleh bertukar-tukar fikiran dan pendapat, dan you all juga boleh bertanya tentang apa sahaja. Ramai juga kawan-kawan super trader nanti yang akan cuba menjawab soalan-soalan you all semua di sana. So, matlamat komuniti kami ni adalah untuk kita semua boleh bertrading secara berjemaah, insya-Allah. Dan untuk anda yang berminat, boleh klik link untuk Discord kami ini di description di bawah yang kami sediakan di sana. Dan untuk disclaimer, seperti biasa kami bukan pakar penasihat pelaburan yang bertauliah. Video ini cuma bertujuan untuk entertainment dan pengetahuan sahaja. Segala keuntungan dan kerugian akibat trading adalah di atas tanggungjawab anda sendiri. Baik, kita terus saja ke topik kita untuk kali ini. Pada kali ini kita akan pilih stok yang kena dengan technical analysis kita sebentar lagi. Jadi setup ini hanya untuk demo sahaja dan anda dinasihati supaya tidak copy bulat-bulat trade yang saya nak tunjukkan ini. Ini hanyalah contoh sahaja untuk you all semua faham macam mana nak set strategi ini. Baiklah. Dalam video kali ini saya nak bercakap tentang strategi advanced option yang paling basic, dan kita biasanya akan gunakan strategi ini pada saat mula-mula kita kenal advanced option. So pada yang baru nak mengenali advanced option ini, semoga video ini akan menjadi titik mula anda berdagang advanced option. So kita terus saja ke trading view. Untuk mencari stok apakah yang sesuai untuk kita entry, dan untuk kali ini saya akan menggunakan HD ataupun Home Depot, ataupun ticker simbolnya adalah HD. So kalau kita nampak di paparan trading view ini, HD sedang membuat correction di garisan SMA, and then possibility untuk dia mungkin akan terus pergi ke bullish selepas inilah. Jadi antara faktor lain yang kami tengok adalah bersilangnya DMI cross ni, dan juga ADX masih duduk di atas lah, so menunjukkan dia masih kuat untuk nak naik ke atas. So hopefully insyaAllah HD ni mungkin akan pergi ke bullish selepas ini. Dan sebelum kita pergi kepada platform, perkara paling utama sekali yang kita perlu tengok sebelum kita memilih satu-satu counter adalah di manakah harga yang kita jangkakan akan sampai. So kalau kita tengok di sini, sekarang ni Home Depot ada berada di 404.9 harga dia. Didagangkan pada 404.9. So kita tengok di sini, kita menjangkakan yang kemungkinan HD ni akan pergi to the next resistance ataupun resistance yang terdekat di sini yang kita boleh nampak, kemungkinan dia boleh pergi ke somewhere around 416.78. So ini adalah
kita punya apa target ataupun kita punya target harga yang kita rasa dia akan sampailah sebelum kita punya expiry date. So kita perlu sebelum kita nak trading Evan Option ni, kita perlu tahu kita perlu menilai di manakah agak-agak harga ini akan sampai. So kalau kat sini kita boleh ambil, let's say kita letak dekat sini 417 lah. So untuk memudahkan, kita target mungkin dalam 417 dia akan sampai ke 417. So mari kita terus ke platform. Okey, untuk di platform kami menggunakan Tastyworks untuk platform trading kami, yang mana anda semua boleh membuka akaun trading Tastyworks tanpa ada bayaran secara percuma. So anda boleh pergi ke www.tastyworks.com untuk apply akaun Tastyworks, untuk buka akaun Tastyworks. So anda boleh menggunakan platform ini untuk berdagang. So okey, untuk kali ini seperti tadi kita dah tengok HD kita jangkakan dia akan naik. So jadi di sini kita boleh pemilih di kita punya checklist di sebelah kiri ni, which is HD di sini. So kita make sure di atas ini sama juga HD. So jangan ada kekeliruan di sini, sebab kita risau dekat atas ni it can be, contohnya macam saya klik di tempat lain dan dia tak bertukar di sini contohnya, ataupun saya klik di sini contohnya macam saya klik Nvidia tapi di sini sebenarnya HD kan. So jadi kita kena make sure yang atas ni memang ticker simbol dia adalah HD lah. So kita balik semula pergi ke HD. Okay, so apa yang kita perlu perhatikan seperti biasa dalam strategi ni, kita perlukan dalam pemilihan counter kita perlu make sure yang liquidity rating, kalau kita nampak star ni, liquidity rating counter-counter yang kita pilih mestilah nak cari yang 3 dan 4 star. So elakkan daripada counter-counter yang mempunyai 2 ataupun 1 star. Jadi kita gunakan HD ni, kita nampak di sini dia 3 star, which is bagus untuk kita nak trade. Kenapa kita perlu mencari liquidity rating yang tinggi? Kerana dengan liquidity rating yang tinggi, kita lebih mudah untuk masuk position dan juga mudah untuk kita keluar position. Mungkin jika kita menggunakan 2 star ataupun 1 star, kita risau jika kita dah masuk position dan lepas tu kita tak boleh nak keluar daripada position. So jadi itu adalah antara faktor utama yang kita perlu tengok. Dan faktor yang keduanya adalah bila kita nak trading Evan Option ni, kita perlu melihat kepada IV ataupun IV percent ataupun IV percentile ataupun IV rank tu sendiri. So anda boleh pilih mana-mana, tapi kami lebih prefer kepada IV percentile. So jadi bagaimana kita nak tengok IV percentile ni? Kalau boleh kita nak tengok keadaan dia di mana sekarang IV percentile ini. So jadi kita boleh terus pergi kepada chart, dan di chart ini kalau kita tengok IV percentile dia di bawah dan nak menaik lah, kalau kita nampak di sini ya. Di ujung ni di bawah dan juga dia sedang nak menaik. So kita assume that HD ni, counter HD ni IV percentile dia sedang meningkat lah daripada rendah ke atas. So kita terus saja pergi kepada tekan button trade dan kita terus pergi kepada option chain. Jadi anda boleh memilih mana-mana satu DTE, macam ruang di tengah ni adalah DTE ataupun day to expiry ataupun tarikh tamat tempoh satu-satu kontrak option ini. So anda boleh pilih yang mana-mana satu, tapi di sini kami lebih memilih kepada 31 hari ataupun sebulan. Kita nak berdagang dengan sebulan kontrak dalam sebulan lah. So jadi kita akan klik pada 31 hari. So untuk kali ini kita buat contoh, kita buka satu kontrak di 31 hari. Jadi apakah yang kita boleh buat kali ini adalah untuk position kali ini, anda boleh terus pergi ke atas ni dan anda boleh cari boleh tekan klik long, call, vertical and go. Tekan button go, so dia akan terus keluar macam ni.
dia akan keluar strategi macam ni. Strategi macam ni kita panggil long call vertical. So kenapa kita menggunakan long call vertical? Kerana long call vertical ini kita hanya gunakan pada keadaan IV rendah menaik. Strategi ini adalah untuk strategi bullish, untuk strategi menaik. Maksudnya macam tadi HD, kita assume that HD insya-Allah akan naik selepas ini. So kita akan menggunakan strategi long call vertical untuk strategi bullish. Dan juga jika IV tinggi dan menurun, kita boleh menggunakan strategi short put vertical. Dia akan pergi ke sebelah sini, yang mana ini adalah bahagian put dan ini adalah bahagian call yang tadi kita tunjukkan. So ini juga adalah untuk strategi menaik ataupun strategi bullish. Cuma bezanya kenapa kita placing order di sini, kerana pada keadaan ini kemungkinan HD daripada IV dia daripada atas ke bawah sedang jatuh ataupun dipanggil IV crash. So kita strategi di sebelah sell put vertical ini ataupun short put vertical ini adalah sesuaian untuk keadaan yang mana IV jatuh, sebab kita akan benefit daripada kejatuhan IV. So bila kita berada di sebelah sini, ini adalah long call vertical. Strategi ini hanyalah untuk IV daripada rendah menaik. So bila IV itu meningkat, dia akan mendapat benefit kepada strategi long call vertical ini. So anda boleh pilih antara mana yang anda nak guna. Make sure kaki sellnya mesti berada di bawah ataupun di harga yang lebih tinggi daripada kaki buy. Kaki hijau ni adalah kaki buy, yang mana kaki merah ni adalah kaki sell. So kaki buy mesti duduk di bawah harga kaki sell. So di mana-mana di sini pun sama juga, kaki buy mesti berada di bawah daripada harga kaki sell. So jadi untuk kali ini kita akan terus pergi kepada sebab IB sedang rendah dan sedang menaik, jadi kita akan gunakan strategi di sini ya. Di sini ada dua button, anda boleh gerakkan ke atas dan juga ke bawah untuk meletakkan di mana position yang ni sepatutnya kita nak harus letakkan lah. Jadi contohnya kita semula kita pergi, contoh pada mula-mula kalau kita tekan button long call vertical dan kita tekan go, dia akan terus pergi ke sini. So kita boleh adjust button ni kat mana kita nak letak kaki position kita ni tadilah, sama ada di atas ataupun di bawah lah. Okey, boleh klik di sini untuk naikkan dan juga boleh klik di sini untuk turunkan. So, ada beberapa version yang kita nak tunjukkan kepada anda semua macam mana cara menggunakan meletakkan kaki position ini. Okey, kalau kita pergi pada version yang pertama, okey, kita letakkan kaki ini somewhere around here. Contohnya di sini. Okey, ini adalah garisan at the money ataupun harga semasa sekarang. Ini adalah garisan at the money dan ini adalah bahagian in the money. In the money, dan di bawah ini adalah bahagian out of the money. So jadi kita sekarang ni kita letakkan position kita ni di bahagian in the money. Yang mana kita tengok dekat sini, kalau anda semua boleh perhatikan, probability of profit, POP dia adalah 64%. Maksudnya keberangkalian kita untuk profit kita boleh dapat 64% pada 0 DTE. Bukan pada hari ini, pada 0 DTE. Maksudnya masa expiry ni dah tinggal 0 DTE, 0 hari yang terakhir, anda keberangkalian untuk anda capai 64% profit tu ada. So ini jika harga ini terus naik meninggalkan kita punya position tadi. So katalah let's say contohnya macam tadi kita punya target adalah $417. So ketika 0 DTE, harga ini cecah sampai $417, sorry, di sini, somewhere around here. So kita akan dapat maximum profit $145.
Jika terus naik ke atas, pada 0 DTE, kita akan dapat $145. Dan jika dia jatuh balik pada 0 DTE sampai katalah dekat di atas 395 ni, kita still juga akan dapat $145 pada 0 DTE. Kita akan rugi bila pada 0 DTE harga ini jatuh melepasi harga 390 ni. Maksudnya kita bila contohnya harga ni jatuh hingga ke 385 ataupun 380, so kita akan dapat maximum loss $355 pada 0 DTE. So itu adalah kebaikan dan juga keburukan strategi ini. So jadi bila kita letakkan kaki kita di sini, kita boleh nampak kat sini apa yang kita kena adalah kita menggunakan modal yang besar untuk mendapatkan profit yang kecil. Maksudnya modal kita adalah 2 dan kita punya profit adalah 1. 2:1. Okey. So sebelum itu juga kita perlu perhatikan dekat sini apa yang paling penting adalah open interest. Open interest ni jika you all nampak kolom open interest ini perlu ada amount di sini. Maksudnya ini adalah kontrak-kontrak yang telah dibuka pada strike price ini. So open interest ini amat penting. Jika anda letak kat sini contohnya ada 1, sini ada 1. So kemungkinan juga akan menjadikan faktor yang susah untuk kita nak exit position ini nanti. So jadi make sure that open interest ni adalah mungkin ada puluh-puluh ataupun ratus-ratus ataupun mungkin ada ribu-ribu open interest di sini. Dan kita terus pergi kepada analisis. Kita pergi nak tengok analisis dulu position ini. Kita boleh pergi klik tekan button ni analisis dan juga button curve ini. So di sini kita akan nampak kita tadi menjangkakan pada jika you all nampak kat sini PNL expiry ni, maksudnya pada expiry date, jika anda gerakkan ke mana-mana sekalipun, ke atas harga ni makin naik, dia akan tetap maksimum profit $145. Dia tak boleh lebih lagi daripada $145 lah. Dan jika dia jatuh ke bawah, pada expiry date, kita akan dapat maximum loss $350. Jatuh ke mana pun, kita akan hanya loss $355 saja. Dia takkan boleh pergi lebih lagi ya. So itu adalah antara macam mana cara kita nak tengok analisis ini. So now kita menjangkakan harga HD ni tadi akan mencecah kepada $417. So sekarang ni kita pergi kepada $417. Jadi okey, $417 pada kita tengok pula pada PL teori ni. So pada $417 sebelum hari 0 DTE kita akan dapat $44. Pada 0 DTE kita akan dapat $44. Dan pada hari expiry kita akan dapat $145. Tetapi on the way untuk pergi ke 0 DTE itu, jika harga dah mencecah $417, kita akan dapat $44. So itu sajalah yang kita akan dapat. So bila kita dah duduk dekat dalam comfort zone ni, kita dah boleh stay je lah. Stay tunggu sampai ke 0 DTE. Dan kita jaga-jaga, kita tak nak harga tu jatuh semula ke melepasi daripada 390 sinilah 393 lebih kurang. Kita tak nak dia jatuh melepasi daripada harga ini. So itu antara cara macam ni kita nak baca analisis ni. Okey, kita pergi semula kepada option chain dan sekarang ni kita cuba gerakkan ke bawah. Kita gerakkan harga di tengah-tengah at the money. So at the money ni kita tengok di sini POP ataupun probability of profit kita hanya 51% sahaja. Maksudnya 50-50. Sama ada kita boleh profit ataupun kita boleh loss. Dan di sini kalau you all perasan semua, kita punya buying power effect
dan kita punya maximum profit lebih kurang sama, lebih kurang one to one. Yang tadi maksudnya kita punya buying power ataupun modal kita gunakan adalah 2 dan kita punya profit 1. Sekarang ni kita boleh perasan di sini modal kita 1 dan kita punya profit kita 1. So apa yang kita boleh nampak di sini, kita back balik semula pergi ke analisis tadi. Jadi pada 400 pada 0 DTE kita akan dapat profit lebih lah. Maksudnya kita akan dapat $218 pada 0 DTE. Dan kalau dia jatuh, kita pun hanya akan rugi $280 lebih sahaja berbanding yang tadilah. Jadi pada faktor yang ketiga pula, bila kita tengok harga ni mencecah $417, kita akan dapat $57. Maksudnya melebihi daripada yang tadilah. Yang tadi kita baru dapat $44. Sekarang yang kat sini kita akan dapat $57. Okey. So kita balik semula pergi ke option chain kita. Then now kita nak turun ke bawah. Since tadi 417 adalah kita punya harga yang kita nak. Jadi kita adjust pergi kepada 415 lah macam ni. Sebab tak ada 417, so kita letak berhampiran dengan ni 417 kita punya kaki ni tadi. So sekarang ini pula kita punya apa yang kita nampak buying power effect kita adalah $185 dan maximum profit kita dah menjadi $315. Maksudnya sekarang ni modal 1, untung kita 2. Nisbah dia sekarang adalah modal 1, untung kita 2. Jadi kalau kita tengok di sini, mungkin probability of profit ni adalah 38%. Semakin kecil lah POP kita. Tapi apa yang kita nak tengok sekarang ini, bila kita back semula kepada analisis kita dan kita pergi kepada curve ni. Okey. Pada 0 DTE kita akan dapat profit $315 instead of yang tadi lebih rendah kan. So jadi di sini lebih banyak lagi profit kita dan bila dia jatuh kita pada 0 DTE kita akan hanya loss $185 sahaja. Dan bila kita pergi sebelum 0 DTE harga ni mencecah kepada 417, kita akan untung $86 berbanding yang tadi $57. So kat sini lebih cepat kita profit lah kalau kita nak tengok dekat sini. So itu antara perbandingan antara 3 tempat yang you all boleh letak lah. So macam ni tadi, sama ada you all nak letak di sini ataupun you all nak letak di sini ataupun you all nak letak di sini. So ada 3 tempat yang you all boleh play around. Okay. Lebih lama kita buka kontrak ni ataupun tarikh ni lama, lagi lama kita duduk di dalam market, lagi lama kita terbuka dengan risiko. So jika kita letak harga di sini, kemungkinan besar juga kemungkinan yang harga ni akan jatuh banyak ke bawah sini. Tak semestinya dia probability of profit ni besar. So kita anggap yang dia tak jatuh ke sini. Sebab kalau kita tengok kat sini ruler ni adalah yang dah test keyword siap-siapkan. Keberangkalian harga tu boleh mencapai ke bawah lagi daripada ruler ni lah. Mungkin dia kata dalam 31 hari ini ruler ni harga ni mungkin tak akan keluar daripada 383 dan mungkin tak akan lebih naik melebihi daripada 423 contohnya. So ini adalah ruler yang dah disediakan. Ruler ni adalah berkait rapat dengan IVX ni lah di sini. So jadi kalau kita letakkan position sebab kita mengharapkan tadi dan kita menjangkakan dan kita yakin bahawa harga kita akan pergi kepada 417, so kita boleh letak di bawah sinilah. So risiko kita kecil, profit kita besar dan apa yang anda semua boleh buat, kemungkinan anda ambil cara yang begini untuk trading dan mungkin anda tidak perlu stay di dalam market lama-lama, terlalu lama. So mungkin dah ada profit $50, $60 ke contohnya, dan anda dah boleh keluar lah. Sebab paling banyak pun yang kita target adalah 417. So bila pada 417 tadi
position ini hanya akan dapat lebih kurang 407, kita hanya akan dapat lebih kurang $87 sahaja. So jangan kita expect yang dia boleh pergi sampai 315 ni lah. So bila dah sampai 407 tu, maksudnya harga dah sampai ke 417, anda bolehlah tutup position tu. Maksudnya anda mungkin dah dapat untung lebih kurang dalam 80 lebih dolar, so anda dah boleh tutup position ni. So jangan stay in the market lama-lama lah. So dia lebih berisiko untuk kita untuk position kita sebenarnya. Okay, so itu adalah atau anda boleh letak di sini dan anda juga boleh letak di sinilah. So tiga tempat yang anda boleh apa ni tengok. So apa placing order lah. So bila anda dah confirm dengan keadaan ini dan apa yang anda boleh buat seterusnya, macam di sini tadi kita punya position di sini long call vertical. So apa langkah seterusnya, anda boleh lock dan anda boleh review and send order. So itu antara apa ni cara bagaimana kita nak placing order untuk SPV lah. Okey, sebelum saya tertinggal, satu faktor lagi yang kita boleh tengok jika kita settingkan contohnya di in the money, kalau kita letakkan position ini in the money pada 31 hari. So apa yang kita boleh tengok di sini, modalnya adalah $355. So apakah jadi jika kita letakkan position ni di expiry yang lebih panjang? So kita tengok perbezaan dia. So 390, 395. So sekarang ni kita tukarkan kepada expiry 52 hari. So kita pergi kepada 390 dan juga 395. Jadi apa yang kita boleh perasan adalah harga dia lebih tinggi lah. Jadi modal kita akan jadi lebih besar. Lebih lama expiry date kita punya modal akan jadi lebih besar. So jadi apa yang kami cadangkan kepada anda, kita boleh gunakan 30 hari. So anda contohnya anda main di sini, katalah anda letak position di sini, pada 52 hari dia akan jadi $207 untuk modal kita. Tapi bila kita pergi kepada pada 31 hari, kita punya modal hanya $185 di strike price yang sama. So jadi itulah perbezaan dia antara antara kita main expiry date yang panjang dan juga expiry date yang pendek. So SPV ni kita jangan mengharapkan yang kita nak tutup by expiry date. So lebih baik kita stay dalam market sekejap je. Bila kita dah dapat kita punya kita punya target dan kita boleh tutup position ni. Dapat saja, capai, achieve saja target kita dan kita dah boleh exit position ni lah, tutup position ni. Ada poin penting yang kita nak perhatikan di sini adalah tentang berkenaan dengan expiry date. Macam mana cara kita nak memilih expiry date yang panjang dan juga yang ataupun yang pendek. So jadi kat sini kalau kita perhatikan, kalau position kita letak di in the money ataupun POP 64% pada 31 hari, kita akan dapat modal $355 dan kita punya profit $145. So kalau kata kita memanjangkan lagi kita punya expiry date pergi kepada contohnya kita pergi kepada 52 hari . So kita pergi kepada 52 hari di POP 60 lebih kurang lah sebab tak ada 64%, so kita pergi lebih kurang 63%. Pada ketika ini kita punya modal dah menjadi lebih besar yang mana dah jadi kepada $375, manakala kita punya profit hanyalah $125 sahaja. So itu adalah perbandingan antara kita mengambil expiry date yang panjang dan juga expiry date yang pendek. So kita merisikokan modal kita yang amat besar untuk mendapatkan profit yang kecil. So jadi anda boleh memilihlah sama ada anda nak
nak menggunakan strategi di mana kaki anda nak letak dan juga expiry date anda yang mana yang lebih sesuaian untuk anda trading lah. So kalau 30 hari, kemungkinan kalau kita letak di bawah ini, tadi macam kita target adalah 417. So kita target, jadi kita hanya akan menggunakan modal $185 dan mana maximum profit kita adalah $315. So jadi bukan ini yang kita kejar sebenarnya, tapi apa yang kita kejar adalah modal kecil dan kelajuan untuk mencapai kepada keuntungan yang kita harapkan tadi. Itu adalah yang lebih penting. Bukan mengharapkan $315 ni, tapi yang kita harapkan adalah kelajuan dia untuk mencapai hingga ke position tadi yang kita harapkanlah, contoh $417, kita akan dapat lebih kurang dalam $87. So kelajuan dia untuk pergi kepada $87 itu yang lebih penting lah. So bila kita dah achieve situ, dan kita tutup position itu. So jangan tertipu ataupun jangan terpedaya dengan apa figure yang ada di sini. So kita perlu menyesuaikan kita punya position dengan kita punya modal dan dengan pergerakan harga setiap counter-counter yang kita trading lah. Itu saja untuk video kita untuk kali ini. Sebelum saya akhiri video ini, sekali lagi saya mohon bantuan dan jasa baik you all semua agar dapat dikongsikan video-video kami ini kepada semua kawan-kawan, ahli keluarga atau siapa saja, dan mohon anda semua tekan button subscribe kerana kami akan sediakan semua video-video kami tentang F1 option yang satu-satunya dalam versi Melayu di masa-masa hadapan yang mudah faham. Dan anda juga boleh menonton untuk memohon untuk kami sediakan video tentang apa saja mengenai F1 option di ruangan komen. So insyaAllah kami akan cuba menunaikannya. Jadi dari itu saya ucapkan selamat bertrading dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.